RM3.63 juta telah dibelanjakan sejak April 2020 hingga Disember 2021 yang memberi manfaat kepada 3.3 juta penerima di negeri ini menerusi pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS. Menteri Kewangan dan Ekonomi Baru kedua, Dato' Amar Douglas Sugambas berkata, RM2.34 juta telah diagihkan kepada 1.5 juta penerima yang terdiri daripada golongan B40, petugas barisan hadapan dan pengamal media. Perbelanjaan itu turut memberi manfaat kepada sektor pelancongan dan pembinaan, pengangkutan termasuk perusahaan kecil dan sederhana PKS. Jelasnya kerajaan negeri juga telah membelanjakan RM1.23 juta untuk mengurangkan beban PKS dengan pengecualian yuran pembayaran permit dan lesen berniaga, diskaun sewa premis perniagaan, subsidi serta pemansuhan kadar faedah. Dalam sesi penggulungan hari ini, Dato' Amar Douglas Ugah yang juga Timbalan Premier memberitahu bahawa kerajaan negeri menerusi BKSS juga telah membelanjakan RM56.3 juta untuk pembelian peralatan pelindungan diri, pelitup muka dan bantuan bakul makanan kepada golongan yang terjejas akibat Perintah Kawalan Pergerakan. Tambahnya lagi, di bawah BKSS 8.0 bagi 6 bulan pertama tahun ini, Kerajaan Sarawak masih meneruskan bantuan bukan tunai kepada penduduk di negeri bagi mengurangkan beban penduduk negeri ini. Selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS Sarawak 2030, kerajaan negeri telah mengenal pasti potensi sektor perlombongan sebagai salah satu sektor utama di Sarawak. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan merangkap Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar kedua memberitahu sambungan itu sebanyak 13 pelan tindakan utama dan 59 sub-pelan tindakan dilaksanakan bermula tahun ini hingga 2030 bagi mencapai inisiatif tersebut. Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan memberitahu demikian dalam ucapan penggulungan bagi kementerian beliau di Dewan Undangan Negeri hari ini. Menurut Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, sebagai langkah permulaan, kerajaan negeri telah meluluskan penubuhan bahagian sumber mineral dan geosains di Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar pada 22 Februari 2022 yang akan memberi fokus terhadap pembangunan sektor ini. Tambahnya, peruntukan sejumlah RM15 juta telah diluluskan oleh kerajaan negeri dalam rancangan Malaysia ke-12 untuk melaksanakan kajian keberadaan sumber mineral di kawasan seluas 2,616,422 hektar yang belum pernah diterokai sumbernya bagi melengkapkan data awalan mineral Sarawak. Kerajaan negeri yakin pelaksanaan plan-plan tindakan di bawah PCDS 2030 nanti, sektor pelombongan dijangka mampu menjana anggaran pelaburan berjumlah RM6.7 bilion terutamanya dalam industri pertengahan dan hiliran menjelang tahun 2030. Dalam sesi penggulungan yang sama, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan memaklumkan Sarawak masih mempunyai kawasan litupan hutan yang paling luas di Malaysia iaitu 12.4 juta hektar. Jelasnya jumlah ini adalah berdasarkan rekod semasa Jabatan Hutan Sarawak, 62% atau 7.7 juta hektar daripada keluasan tanah negeri. Katanya ini masih selari dengan agenda meningkatkan kawasan litupan hutan di Sarawak di bawah dasar guna tanah negeri pada tahun 2012 dengan menetapkan kawasan seluas 6 juta hektar sebagai Permanent Forest Estate PFE, manakala 1 juta hektar sebagai Totally Protected Area TPA dan kira-kira 4 juta hektar untuk tujuan pertanian dan bakinya adalah untuk pelbagai kegunaan. Usaha memburu buaya yang membaham Muhammad Adami Mokhtar akan diteruskan sehingga jasad kanak-kanak malang itu berjaya ditemukan. Ini susulan bedah siasat yang dijalankan ke atas buaya tidak bergigi pagi tadi, tidak menemui sebarang cebisan badan mangsa dalam perutnya. Menurut Ketua Zon 1 Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, Yusri Basri, usaha memburu bagaimanapun akan dijalankan oleh pihak Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC dan pihaknya akan menyelaras dari segi operasi pencarian. Kepada bangsa lah yang melihat sendiri saiz buaya yang membaham cucuknya tu. So kita cuba dan usaha lagi pencarian seterusnya lah. Ditemui RTM di Telaga Air selepas operasi bedah badan buaya itu pagi tadi, Yusri menjelaskan pihaknya akan terus mengesan kedudukan mangsa selain nanti hasil jerat.
Bagi salah seorang pemburu dari pemburu buaya Semarahan, Wan Mazlan Wan Mahidin, populasi buaya yang berkembang di sungai itu harus dikawal. Di situ banyak, di kampung itu banyak. Tapi nggak siang sih nampak. Yang nampaknya waktu malam aja. Kematian kita berapa banyak buaya? Situ anggaran kami kawasan untuk mau 300 ekor nih. Pada pagi Sabtu lepas, kanak-kanak berusia 7 tahun itu dibaham buaya di kampung Nyabut, Lagai semasa mengambil air bersama kakaknya. Pada pagi ini, usaha untuk membedah buaya tersebut untuk mengesan sama ada terdapat cebisan mayat adik Muhammad Adami ataupun tidak gagal. Dah malah pihak bomba mengatakan buaya yang membaham adik Muhammad Adami mungkin masih berada di luar sana. Syarikin Bahrain, RTM. Baik, keterujaan peserta bermukun kian terasa dalam persiapan mereka mencipta sejarah untuk catatan Malaysia Book of Records menerusi program Juh Bermukun 76 jam tanpa henti yang akan berlangsung di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching bermula esok hingga 30 Mei depan. Penerbit program Firuzillah Mohammed berkata, beberapa persiapan dan persediaan telah dibuat, antaranya memperkemas susun atur pergerakan masuk ke pentas bagi pemukun sesi gendang dan keseragaman paluan dan alunan pantun secara harmoni tanpa henti. Jelas Feruzillah, persembahan itu nanti bakal disertai penggendang dari golongan muda untuk memvariasi irama gendang agar persembahan lebih menarik sepanjang program berlangsung. Beliau menyatakan demikian ketika ditemu bual dalam slot Cerita Pagi Sarawak dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia di Kuching hari ini. Dedahnya lagi, program ini akan dipantau pihak Malaysia Book of Records menerusi saluran radio Sarawak FM dan platform media sosial Facebook RTM Sarawak. Persembahan Juh Bermukun 76 jam tanpa henti ini akan berlangsung di Auditorium P. Ramlee dan kemasukan pengunjung adalah terhad kepada 150 orang sahaja. Kawasan Sibuti yang memiliki pelbagai sumber pelancongan akan terus diberi tumpuan bagi merancakkan kembali aktiviti dan program berasaskan pelancongan sekaligus meningkatkan sosioekonomi penduduk Sibuti. Ahli Parlimen Sibuti, Luakan Isman Awang Sauni berkata, antara aktiviti pelancongannya adalah Regata Sungai Nia yang bakal diadakan pada Ogos depan. Jelas beliau, ini merupakan kesinambungan sukan air yang telah diadakan di Sibuti sebelum ini dan penganjurannya tergendala akibat wabak COVID-19. Beliau berkata demikian semasa ditemu ramah dalam segmen bersama Agensi Perkhidmatan Melayu Miri FM di RTM Miri. Terdahulu dalam ucapan perasmian Majlis Ramah Tamah Jawatan Kuasa Badan Kebajikan Kaki Tangan Islam RTM Miri, Luakan Isman menyeru agar RTM terus memainkan peranannya dengan baik bagi menyampaikan maklumat yang telus, sahih dan tepat kepada penonton dan pendengar di luar sana. Pada majlis tersebut, beliau menyampaikan hadiah cabutan bertuah dan nyanyian lagu Hari Raya sebelum mengumumkan geran kerajaan sebanyak RM5,000 kepada jawatan kuasa terbabit dan RM8,000 kepada Kelab Sosial Miri FM. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan Atikah. Terima kasih Bu Mak untuk perkembangan.